Positivisme ditakrifkan sebagai aliran falsafah yang menganggap bahawa ilmu pengetahuan itu semata-mata hanya berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti iaitu berlawanan dengan metafizik. Sebagai asasnya, dua pernyataan berikut menggambarkan tentang positivisme iaitu yang pertama ialah semua pengetahuan yang berkaitan dengan fakta adalah berasaskan kepada pengalaman positif. Yang kedua ialah logik dan matematik jelas berada di sebalik fakta tersebut. Falsafah positivisme digagaskan oleh seorang pemikir ahli falsafah Perancis iaitu Auguste Comte. Kajian beliau tentang sejarah perkembangan keintelektualan manusia. Teorinya melalui 3 peringkat iaitu teologi atau khayalan, kemudian metafizik atau abstrak dan akhirnya ialah saintifik atau positif. Penagasan asas positivisme adalah yang pertama, semua pengetahuan mengenai fakta adalah berdasarkan data pengalaman positif. Yang kedua, di luar bidang fakta adalah pengetahuan murni logik dan suci matematik. Tajuk kumpulan kami adalah Kita Jaga Kita, nilai sebenar persaudaraan rakyat Malaysia. Tajuk kami bermakna kita sebagai rakyat Malaysia haruslah menunjukkan semangat kita jaga kita tanpa mengira kaum, tidak mengira sama ada di mana-mana sahaja kita berada. Kita jaga kita dengan nilai persaudaraan yang lebih mesra dapat menunjukkan gambaran positif dan seterusnya merealisasikan konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri ini iaitu Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, dan rakyat Malaysia dapat menunjukkan semangat kita semua satu keluarga Malaysia. Pengaruh falsafah positivisme terbahagi kepada 3 aspek. Yang pertama ialah aspek ekonomi. Pengaruhnya bermula daripada 1930-an hingga 1970-an. Ditulis oleh T.W. Hutchinson dan Paul Samuelson. Yang kedua ialah perundangan. Dari abad ke-18 hingga abad ke-19, positivisme menjadikan undang-undang terpisah dengan unsur moral dan akhlak. Yang ketiga ialah pendidikan. Metodologi saintifik yang disahkan adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang mengesahkan fakta dan maklumat. Hubungan antara analisis linguistik dengan dunia fakta membantu pelajar-pelajar muda untuk mengasah kemampuan. Pertama, mereka menolak perbezaan antara ilmu-ilmu alam dan ilmu sosial. Yang kedua, menganggap pernyataan-pernyataan yang tidak dapat dikenal pasti secara empiris seperti etika, estetik, agama, metafizik sebagai karut. Yang ketiga, berusaha menyatukan semua ilmu pengetahuan dalam satu bahasa ilmiah yang sejagat. Dan yang keempat, memandang tugas falsafah sebagai analisis kata-kata atau pernyataan-pernyataan. Pada bulan Disember 2021, banyak negeri telah dilanda banjir kilat berturut-turut hari. Dengan ini, pihak Universiti Malaysia Kelantan telah mendirikan satu pasukan sukarelawan yang terdiri daripada 70 pelajar melakukan misi bantuan banjir di Temerloh Pahang. Kami boleh mendapati bahawa dalam pergerakan kesukarelawan ini terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi tanpa mengira kaum, meringankan beban dan menenangkan keadaan masa-masa banjir. Di sini dapat menggambarkan tindakan positivisme dalam kehidupan seharian kami. Nilai saling tolong-menolong dapat ditunjukkan dalam perkara ini. Aktiviti gotong royong membersihkan persekitaran rumah ibadat Buddha bagi masyarakat Siam dan Cina di Kampung Bumi Tanah Merah Kelantan. Program gotong royong tersebut melibatkan kerjasama orang ramai berketurunan Melayu, Siam dan Cina. Daripada isu tersebut, mereka tanpa mengira kaum telah menunjukkan semangat persaudaraan. Aktiviti ini dapat mengeratkan silaturahim, merapatkan ukhuwah dan menyuburkan semangat perpaduan. Tingkah laku positivisme ini dapat merealisasikan konsep keluarga Malaysia. Cadangan pertama adalah melalui cara rukun negara, prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini merupakan satu titik pertemuan antara pelbagai budaya dan kaum yang mempunyai fahaman agama masing-masing. Ianya mempunyai unsur pemikiran falsafah kerana dikaitkan dengan fahaman keagamaan. Golongan muda-mudi harus juga mempunyai kepekaan yang tinggi atas kepercayaan agama masing-masing. Sebagai contoh, meraihkan perayaan atau adat istiadat bersama jiran tetangga harus dipraktikkan supaya perkara ini dapat diamalkan oleh generasi muda akan datang dan meningkatkan lagi semangat perpaduan dan nilai persaudaraan. Bagi prinsip kelima, prinsip kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini dapat menjamin dan mengekalkan harmoni hubungan yang baik antara rakyat walaupun ia tidak mempunyai suatu kuasa perundangan. Rakyat seharusnya sentiasa mengambil kira perasaan, mempunyai rasa hormat dan bertindak balas dengan orang lain dengan secara sopan dan mengekalkan kesusilaan. Cadangan kedua ialah melalui cara falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan, kami akan melihat daripada 4 aspek iaitu jasmani, rohani, emosi dan intelek. Melalui pendidikan dan mata pelajaran keagamaan di sekolah, pastinya dapat meningkatkan ilmu tentang positivisme dan nilai persaudaraan melalui aspek emosi dan rohani. Dengan aspek jasmani, juga dapat memberikan peluang kepada pelajar melalui aktiviti-aktiviti yang memerlukan kerjasama. Contohnya pertandingan tarik tali. Daripada sini, kita dapat melihat nilai persaudaraan di sekolah antara satu sama lain iaitu nilai kerjasama.
Aspek intelek juga dapat meningkatkan semangat persaudaraan dan tingkah laku positif di sekolah apabila melakukan aktiviti kesukarelawanan. Dengan ini, pihak sekolah dapat memberikan peluang kepada pelajar untuk mempraktikkan nilai murni yang positif dalam masyarakat. Kesimpulannya, kami dapat mempelajari bahawa falsafah positivisme ini mengajar kami supaya perlu bertingkah laku baik dan boleh memberikan kesan baik. Nilai persaudaraan ini dapat memberikan kesan baik dalam kalangan masyarakat. Perkara ini dapat meningkatkan perpaduan antara kaum yang berbeza dan seterusnya hubungan antara kaum dapat dieratkan lagi. Jadi, tanpa mengira kaum, umur dan jantina, rakyat Malaysia seharusnya mempelajari nilai murni yang baik dan seringkali berfikir rasional sebelum melakukan sebarang tindakan dalam kehidupan. Together, 'cause I see you.